Okey, jadi start Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita mulakan dengan Al-Fatihah. Ya kan. Amin. Okey, baik. Jadi kita tak naklah terus start pengajaran. Kita macam sembang-sembang dulu kan. Ni semua dah makan ke belum? Boleh mesej kat Facebook ni. Dah Dah, makan? dah. Dah makan ni? Ni masuk je kelas terus buka. Ni semua baru bangun tidur ke? Saya tadi dah. Tadi dah. Nampak semayang je. Yang saya attendance sebab kebanyakannya ramai yang tulis ni attendance. Lepas tu pun tak masuk. Macam tu, kebanyakan macam tu lah. Sama je belajar universiti macam cikgu. Suruh kalau macam universiti, kalau kita pergi kelas, kalau kita tak hadir, suruh kawan yang tanda. Macam tu. Tapi ni lain lah. Okay, baik. Jadi cikgu nak present slide pengajaran kita pada hari ni. Tapi hari ni banyak aktiviti. Tapi yang sayangnya ramai yang tak masuk. Jadi kita main 4 orang je lah. Boleh Sekejap je. Cikgu lupa nak buka kamera. Nak cikgu buka kamera ke? Buka je lah. Sebab cikgu baru beli webcam baru. Boleh nampak slide cikgu? Boleh nampak tak? So boleh dengar tak? Sebab cikgu tak nampak komen. Cikgu nampak slide je. Boleh? Boleh? Nampak dah. Nampak. Jadi yang susah. Cikgu nak masuk satu lah. Sebab cikgu tak nampak komen. Kalau kamu ada mesej kat Facebook. Sekejap je. Ni. Ada kawan. Siap. Sekejap. Cikgu benih. Macam ni. Sekejap je. So, tak nak cikgu penuh macam ni lah. Okey, baik. Jom kita mula. Dah banyak bagi masa ni.
Okay. Okay, terima kasih yang baru masuk tu. Siapa? Afiq Selamat berkenalan Afiq. Saya Cikgu Haikal. Okay, pada hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan visi, misi, objektif dan beberapa perniagaan yang berbeza. So, kelas sebelum ni kita telah belajar definisi kan, definisi VMO, iaitu definisi visi, definisi visi, objektif. Subjek ni, subtopik ni penting tau. Sebab yang ni selalu masuk dalam peperiksaan, masuk dalam ujian. So kamu semua boleh buat ni lah sebelum peperiksaan, boleh buat revision. Study VMO ni. Senang je visi misi ni lah. Visi apa? Jangka masa yang lama. Misi ni apa yang dia nak buat. Objektif ni dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan kelas, contoh macam kelas sekarang ni, mengharapkan semua dapat faham lah apa yang cikgu ajar ni, itu objektif. Okay. Ya, tapi yang ni perbandingan VMO beberapa perniagaan yang berbeza. Maksudnya dia ada dua jenis perniagaan. Okay, baik. Okay, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu namai aktiviti lah sikit. Kita aktiviti ni panggil memory time. Di mana kamu semua akan tengok gambar. Cikgu akan bagi satu gambar. Kamu semua kena ingat apa yang cikgu akan soalkan dalam gambar tersebut. Okay. Dan peruntukan masa 15 second saja. Kamu boleh komen Tak payah open mic tak apa. Boleh kat atas sebut je. Okay, baik. Cikgu teruskan Cuba kamu lihat gambar. Ada beberapa orang lelaki. Kamu ingat je lah apa yang cikgu akan nak soalkan dalam gambar ni. Beberapa orang pakai topi. Beberapa orang nak basikal. Okay dah. Okay, soalan dia. Berapa orang kanak-kanak memakai topi? 5. 5. Yang lain? 5 kak. 5. Lain? Boleh masih. Kat atas sebut. Mana lagi? Hani Sabrina. Aisyah. Fitz. Salah nama Fitz. Okey, 5 betul. Okey, jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, gambar seterusnya. Tengoklah apa yang nak tengok tu. Okey dah. Okay, soalan dia. Berapa orang makan tali leher? Teka je, tarik je. Berapa orang yang makan tali leher? 4.
Yang lain? 40. Sebanyak tu. Dah kira tu. Tak kira. Teka je. 9. 8. Okay dah. Tu je. 3.9. Tu je kita kira kan. 1. 2. Ya. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Betul kan 9 kan? Okay. Tahniah Aisyah. Tak ada hadiah tau. Tapi banggalah. Okay. Next. Gambar seterusnya. Okay, boleh tengok. Perhatikan setiap salah satu. RM15 saja cikgu bagi. Tengok apa yang cikgu akan soalkan dalam gambar ni. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kasut warna apakah yang dipakai peserta nombor 525? Dapat tangkap tak? Doego. Tak. Teka je. Biru. Takkan tak pasang? Biru. Biru. Kamu punya expectation kamu soalan apa? Berapa orang yang botok? Oh, betul. Itu beratik botok je tadi. Berapa orang pakai baju biru? Oh, biru. Okay. Tengok jawapan ni. Orange. Kita tengok dulu. 525. Mana satu? 525 tu asal ada nombor kat kanan. Tangan kanan dia tertutup. So cikgu angkat 525. Tu yang kasut orange kan? Ke merah? Orang. Okay. Okay. Ada lagi tak? Oh, tak ada. Okay, so cikgu terus masuk satu konten. Iaitu sahaja je aktiviti tu nak bagi korang macam meriah sikit. Okay, boleh? Ada lagi aktiviti. Next class. Dah akhir belajar pada hari ni pun ada aktiviti. Okay. 3.2 iaitu kita dah belajar 3.1. Definisi visi misi objektif. Cikgu tak buka kamera buka kamera dah. Gambar cikgu pun tak sikat ni. Nampak tak? Nampak macam muda kan? Macam belum apa ni? Cikgu yang muda lah orang kata. Okay, baik. Sebab cikgu nak rekod ni. Sebab cikgu nak hantar dekat you. Yang cikgu ni buat kelas. Dan tu lah tujuan cikgu rekod. Okay. Okay, dan ni juga kepada pelajar-pelajar yang tak dapat masuk kelas pada hari ini. Cikgu dah rekod. So, yang tak masuk kelas, nanti cikgu send video dekat dalam kelas. So, yang mana tak masuk tu, kamu boleh tengok daripada situ lah. Yang ni yang dah masuk lah. So, kita akan teruskan start daripada konten kita iaitu perbandingan visi, misi, objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Okay. So, visi, misi, objektif perniagaan mengikut aspek perniagaan iaitu dia ada 3 iaitu organisasi, bermotifkan untung, organisasi bukan bermotifkan untung dan pertubuhan
sukarelawan. Bukan sukarelawan. So, kalau kita perasan dekat negara kita ni kan negara satu dunia kan. Kadang organisasi bermotifkan untung ni dia lebih kepada perniagaan-perniagaan Amerika Tunggal, syarikat Berhad. Dia nak untung lah. Mana ada orang berniaga tak nak untung kan. Macam kita jual, contohlah kita nak jual pen. Mana ada kita tak nak untung jual pen ni. Kita beli pen dekat supplier RM2. So kita jual pun RM2. Mana untungnya? Itu lebih kepada kita memberi saja. Dia bukan untung. Yang tu dikategorikan organisasi bukan bermotifkan untung. Kalau dia beli RM2, dia pun jual RM2. Untung tak ada. Okay. Organisasi bukan bermotifkan untung ni, dia lebih kepada dia buat amal jariah. Sebagai contoh, organisasi ni dia buat program, dia tidak mengharapkan duit tapi dia hanya buat untuk masyarakat. Dan organisasi tu dia dapat duit tapi dia tak mengharapkan duit yang banyak lah. Dia tak bermotif, dia tak fikir sangat untung. Dia lebih kepada asalkan setiap masyarakat orang tu, setiap orang yang susah tu semua dapat. Okey. Dan seterusnya pertubuhan sukarelawan. Dia ni lebih kepada organisasi bukan bermotifkan untung lah. Okay, next slide. Kalau tak faham tanya. Okay, sebelum tu kalau topik ni senang je nak faham. 2 je. Tapi kamu semua kena buat catatan nota lah. Boleh? Okay, perbandingan di antara OBU dan OBBU. Ini short form lah. Cikgu tak tulis yang penuh-penuh. Okay. Organisasi bermotifkan untung, OBU. So, yang pertama ialah mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okay. Kalau bermotifkan untung, aktiviti ni mestilah dia keluarkan barang yang nak jual. Ataupun perkhidmatan. Perkhidmatan tu macam mana? Macam kedai gunting rambut, kedai salon, kedai hardware barang. Kedai apa ni, baiki kereta. Baiki kereta, bahasa basikal. Itu lebih kepada bermotifkan untung. Perniagaan brand. Biasa kalau tepi jalan ni orang jual apa sekarang ni? Orang jual sushi lah, orang jual takoyaki lah, ayam cheese lah. Tak sama macam dulu. Dulu orang jual lebih kepada makanan moden, makanan kampung. Lening ngarut. Ngarut kan makanan. Lebih sekarang ni pelik sikit. Lebih kepada ikut trend. Orang ikut trend Korea, trend Jepun. Dulu orang jual akok, jual kepuk. Tak dulu sangat lah. Terus sebelum ni tapi sekarang. Okay. Untuk organisasi bukan bermotifkan untung, dia tertumpu pada aktiviti memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Sekarang ni kita tengok macam NGO. Orang yang pergi dekat mana ni? Orang semua pergi dekat Gaza. Bukan semua orang tapi NGO, ada pihak-pihak yang tertentu dia pergi kat Gaza, dia nak bagi bantuan dekat orang-orang yang Gaza yang ditimpa kemenangan, yang ditimpa kesusahan. Itulah organisasi bukan bermotifkan untung. Dia bagi perkhidmatan je lah secara percuma. So dia tidak mengharapkan orang yang diberi tu dia bagi duit. Mana ada orang susah bagi duit kat kita. Bukan. Dia lebih kepada aktiviti kita nak tolong orang. Faham? Okay, macam cikgu sekarang ni. Cikgu sekarang ni beri perkhidmatan kepada kamu supaya kamu, dia ada 2 jenis cikgu. Kadang cikgu ni nak jadi cikgu semata-mata untuk dapat gaji. Tapi ada cikgu ni sebenarnya cikgu untuk nak share ilmu apa yang dia sampaikan. Kerana sebab apa? Sebab dia rasa kalau dia jadi cikgu ni dia suka. Dia suka sampaikan ilmu. Dia suka sampaikan manfaat kepada orang-orang yang memerlukan. So tujuannya lah memaksimalkan keuntungan. Betul lah kalau organisasi bermotifkan untung ni dia lebih kepada memaksimalkan keuntungan. Selagi mana dia nak boleh untung, selagi tu dia capai peluang tu.
Kalau kita tengok orang kaya-kaya sekarang kan, banyak yang tunjuk duit. Sekarang ni pun apa ni, wabak PKP. Sekarang kita PKPP ke? Cikgu dah pening lah. PKPP ke PKPD? Rasa PKPP kot. Walaupun kita dah 17,000 kes, kita masih PKPP kan. Jadi sekarang kerajaan telah memberi kelonggaran di mana ekonomi dibenarkan beroperasi, macam sebagai contoh seperti jual-jual tepi jalan lah, jual makanan. Cuma kita tak ada pasar lah. Tapi sekarang pun yang cikgu perasan dekat Bukit Payung kan, Bukit Payung, Wakaf 2, kalau kita perasan kan, ramai yang jual tepi jalan. Dah macam pasar. Walaupun pasar tak dibenarkan beroperasi, tapi ramai yang cuba untuk berebut wang. Ramai yang cuba nak cari pendapatan musim yang susah sekarang ni. Ramai yang dibuang kerja kan, kesianan. Saya faham. Okay. Ya, kalau satunya organisasi bukan bermotifkan untung. Tujuan dia memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahli. Betul lah. Kalau kita nak bagi secara free kat orang ni, kita memang kita akan memberi. Kita apa ni, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. So kalau kita bagi kat orang ni adalah satu kepuasan untuk kita. Bukan kita nak untung semata-mata, tapi sekarang kita mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Sebab rasa apa? Sebab kalau kita rasa kita nak tolong orang ni, kita bahagia. Kamu semua tak pernah ke macam terdetik dekat hati kamu semua rasa macam nak tolong orang? Tolong orang susah. Tak? Pernah ke? Pernah kan? Dia macam Tapi ada duit. ada duit. Betul lah. Sebab tu orang kata kaya itu wajib. Apa ni? Kehendak tu adalah pilihan. Kehendak tu adalah pilihan. Tahu kan kehendak tu apa kan? Macam kita nak beli kereta mewah. Tapi setengah orang dia nak kaya. Tapi kaya tu bukan hanya untuk dia. Tapi untuk nak memberi, nak tolong orang lain. Itulah erti kebahagiaan sebenar. Kita kan kalau tolong orang kan, rasa macam bahagia. Rasa macam Kongsi rezeki lah. Kongsi rezeki. Kongsi rezeki. Kita rasa bukan kita nak bangga diri, tapi kita dapat, kita bahagia orang yang senyum tu. Kita tengok orang tu senyum, orang tu senang apa yang kita bagi, dia Sedekah. suka. Betul. Okay, yang ketiga adalah sumber kewangan. So kalau organisasi bermotifkan untung, dia dapat ada sumber modal daripada pemilik pinjaman dan keuntungan perniagaan. Itu sumber kewangan lah. Okay, sumber modal daripada pemilik ni, duit dia sendiri lah. Tak tahulah dulu dia ada jual keropok ke. Okay, contoh sebelum ni dia nak buka perniagaan car wash. Tapi sebelum dia buka perniagaan car wash, mana ada duit datang daripada langit macam tu kan. Mestilah dia ada macam ada modal sikit kan. Modal tu daripada mana? Modal tu mungkin sebelum ni dia ada jual kacang ke, dia kumpul-kumpul, lama-lama jadi bukit. So dia keluarkan modal tersebut. Dia beli apa? Dia beli sabun, dia beli air. Okay. Lepas tu dia buat pinjaman. Biasa kalau perniagaan ni kebanyakannya semua akan buat pinjaman. Pinjaman jangka masa panjang lah, sebab dia nak open perniagaan kan. Jadi mana cukup kalau duit modal sendiri je, mesti dia akan buat pinjaman. Pinjaman daripada mana? Kebanyakannya orang buat pinjaman daripada bank. Tapi sekarang ni kan kalau kita tengok dekat bandar-bandar semua kan ada orang buat pinjaman berlesen. Tapi jarang orang buat pinjaman berlesen ni. Sebab pinjaman berlesen ni lebih kepada bunga yang banyak. Okay, dan keuntungan perniagaan. So sumber kewangan ni dia buat perkhidmatan, dia jual barang, so dia dapat untung. Okay, daripada untung tu dia jadikan sebagai sumber kewangan dia untuk teruskan perniagaannya. Okay, dan di mana kalau macam organisasi bukan bermotifkan untung, sumber kewangan dapat pembiayaan daripada kerajaan, sumbangan dan yuran keahlian. Okay, kalau organisasi bukan bermotifkan untung, macam NGO lah. Kadang ada orang yang buat organisasi
untuk dia jadi sukarelawan yang cucuk vaksin tu. Dia bukan semata-mata nak dapat duit, tapi dia nak tolong orang yang cucuk vaksin tu. Sekarang ni kan kita macam kekurangan doktor, kekurangan nurse. Bukan kekurangan, tapi memerlukan doktor, memerlukan nurse. Sebab ramai yang sakit sekarang ni kan. Ada 17,000. Takkanlah satu orang doktor nak cover 17,000 orang tu. Tak. Mungkin dia akan open pekerjaan dia terbuka daripada doktor-doktor dan nurse. Jadi semua orang dapat pembiayaan daripada kerajaan. Biasa kalau macam kita ada buat NGO ni, kerajaan akan sumbangkan sikit duit. Kalau kita nak buat bantuan ni, kerajaan akan sumbangkan duit. Dia bagilah. Contoh dia bagi 10,000. So dia jalan lah dia punya tu. Macam saya dekat universiti sebelum ni kan saya ada bagi tahu yang saya ni masuk satu persatuan. Satu persatuan Kelab Sahabat Ulil Albab. So daripada situ dia lebih kepada organisasi, bukan bermotifkan untung, tapi lebih kepada tujuan pada aktiviti memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Sebab kita cikgu dulu buat program dekat sekolah-sekolah. Cikgu pergi Thailand, cikgu buat program situ, cikgu buat program sini. Itulah organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi daripada situ semua kewangan cikgu dapat daripada kerajaan. Pihak universiti bagi. Lepas tu yuran keahlian. Yuran keahlian ni siapa yang masuk ahli Kelab Sahabat Ulil Albab kena bayar RM5. So daripada RM5 tu kalilah dengan 3,000 orang yang masuk. So duit yang digunakan tu adalah untuk buat perkhidmatan, buat program. Okay, faham? Okay, setakat ni ada yang keliru tak? Perbandingan di antara OBU dan OBBU. Kalau tak faham tanya. Tak ada you. Faham kan? Senang je nak faham. OBU dengan OBBU. Basic je. Okay. Next. Okay, ni lah perutubahan sukarela. So bercorakkan, yang pertama bercorak kebajikan dan faedah bersama. Fokus pada perkhidmatan yang disediakan untuk ahli dan masyarakat. Lebih bercorak aktiviti selaras, lebih dikenali dengan nama Persatuan Kelab Yayasan dan Angkatan. Yang pertama ni pertubuhan sukarelawan ni, dia bercorak kebajikan dan faedah bersama. Dia lebih kepada faedah bersama ni, contoh kita bagi bantuan, bukan faedah untuk orang yang susah saja, juga untuk faedah kita sendiri. Dari segi apa? Dari segi ganjaran daripada Tuhan, daripada Allah SWT. Okay, fokus pada perkhidmatan yang disediakan untuk ahli dan masyarakat. Okay, fokus pada perkhidmatan yang disediakan untuk ahli dan masyarakat. So kita perkhidmatan yang macam contoh kalau ada macam masa banjir ke, perkhidmatan tu, so kita buatlah bantuan. Semua orang pergi macam Ustaz Abid Liu. Itu semua di tim-tim dia. Itu semua organisasi dia lah. Lebih bercorak aktiviti selaras. Lebih dikenali dengan nama Persatuan Kelab Yayasan dan Angkatan. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi lah, yang cikgu Kelab Sahabat Ulil Albab. Lebih kepada persatuan, lebih kepada kelab. Okay, boleh? Okay dah, habis kita punya 3.2. Ya, 3.2. So kita pergi pada 3.3. Ciri-ciri objektif perniagaan. Ni ada yang masuk ni. Sekejap ni. Okay. Tak file ke nak teruskan? Adik nak menari ke? Nak ambil sarapan ke? Kalau senyap, cikgu teruskan. Teruskan je you. Okay, teruskan. Okay, baik. Yang seterusnya adalah 3.3, ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan. So,
Standard pelajaran pada hari ini, kamu semua akan dapat menjelaskan ciri-ciri objektif berdasarkan konsep SMART. Okey, baik. Okey, penting ke objektif? Objektif ni memang penting lah kalau kita dapat tengok definisi objektif. Objektif ni merupakan tujuan apa yang dia nak. Apa benefit, apakah pengharapan yang akan berlaku sekiranya kalau kita buat objektif ni. Okay, sebagai contoh, adik kita nangis. adik kita nangis. So kita usap kepala dia ni, apa objektif dia? Objektif dia, kita nak suruh dia senyap. Betul tak? Kalau yang kita usap kepala tu adalah misi. Yang kita usap kepala dia tu adalah misi. Kita tak nak bagi nangis. Okay, kalau yang objektif dia, kita tak nak bagi adik kita nangis. Itulah kalau nak bagi contoh yang mudah faham lah. Apa itu misi dan objektif. Okay, boleh faham? Misi ni, tahu misi? Misi macam kalau tengok cerita Ejan Ali, misi. Jadi misi. Okay, dah seterusnya lah. Okay, ini bukan ciri-ciri objektif perniagaan. Okay, kalau 3.3 ni kena ingat 5 je. Iaitu SMART, SMART. Yang pertama adalah specific, measurable, attainable, realistic, time frame. Okay, kalau kita nak buat objektif, kita mesti ada 5-5 ni. Macam kita nak cipta satu objektif, kita mengharapkan contoh kita nak usap kepala adik kita nak usapkan kepala adik kita ni, objektif untuk kita usapkan kepala adik kita ni untuk nak bagi dia senyap, mesti ada objektif. Kenapa kita buat macam tu? Okay, yang pertama adalah S, specific. Specific ni lebih kepada pernyataan objektif hendaklah khusus. Contoh satu perniagaan tu Okey. Contoh spesifik satu perniagaan tu dia kata mestilah pernyataan objektif hendaklah khusus. Di mana kalau hendak khusus boleh diukur secara kuantitatif dan kualitatif. So sebagai contoh objektif yang khusus adalah kilang kami di Shah Alam akan mengeluarkan sebanyak 50,000 unit kereta dari tahun 2018 hingga 2020 di pasaran tempatan. Itu contoh objektif yang khusus. Spesifik, kita kena spesifikkan kita punya objektif. Dia tak boleh macam nak keliru yang benda yang tak boleh nak dicapai. Dia faham? Okay, yang seterusnya adalah measurable. Measurable ni adalah satu pengukuran. Boleh diukur dalam kuantitatif atau kualitatif. Sebagai contoh macam kita nak buat objektif. Okay, pada tahun sekarang ni bulan Ogos. Okay, bulan Ogos kita jual produk pen. So kita mengharapkan pada bulan yang seterusnya, Ogos, September kan. Okay, September pada bulan hadapan kita dapat mengeluarkan 50,000 unit pen dalam masa 1 bulan. Iaitu satu objektif. Boleh diukur dalam kuantitatif atau kualitatif. Okay, kualitatif ni macam mana pula? Kualitatif ni kita lebih tengok daripada kesan. Contoh objektif bagi organisasi bukan bermotifkan untung. So, kita buat satu program dekat satu sekolah ni. Lepas tu, pada bulan hadapan kita tengok result dia bagus. Keputusan dia bagus. Itu merupakan kualitatif, kualiti. Kualiti maksudnya ada kesan terhadap program yang telah dianjurkan oleh pihak persatuan. Macam tu. Yang boleh diukur lah. Seterusnya adalah attainable. Attainable ni lah boleh dicapai. Sasaran dapat dicapai dengan sumber yang ada. So, kalau kita nak keluarkan produk pen, mestilah kita kena ada sumber kewangan yang banyak kan. Kita kena ada sumber bahan mentah. So, kalau kita nak hasilkan produk pen, mestilah kita kena ada lawat. Kalau tak ada lawat yang cukup, macam mana kita nak buat 50,000? Jadi kita sebelum kita nak nyatakan objektif tu, kita kena ada apa yang kita ada.
Faham? Macam kita nak berjaya. Tapi kita malas. Jadi kita kena ada sifat rajin lah. Boleh capai. Kalau kita malas, kita nak berjaya, tak boleh capai. Kita kena ada sifat rajin. Terus kepada peluang yang tidak mustahil untuk mencapainya. Okay, peluang lah. Relevan. Dari sini saya relevan menambah. So macam kita agak contoh banyak peluang. Okay, contoh macam pekerja kita seorang boleh menghasilkan 30 pen. So boleh menghasilkan 30 pen. So macam mana kita nak hasilkan 40,000? So kalau kita nak hasilkan 40,000 pen, so kita kena ada banyak pekerja lah yang kita boleh hasilkan 40,000. So daripada menjurus kepada peluang lah. Tak mustahil. Contohlah kita ada 3 je pekerja tapi nak hasilkan 40,000 pen dalam masa tu. Tak mustahil. Susah nak capai. Memang tak relevan lah kalau 3 orang je bekerja. Sana orang yang buat pen tu. Okay. Macam saya lah. Contoh macam saya ni nak ajar perniagaan. Tapi saya nak ajar tapi saya takkan ajar ke semuanya. Faham? Takkan ajar macam tingkatan 4 ni semua buat saya akan ajar pada satu hari. Mungkin kita akan ada step by step. Itu menunjukkan muhasabah lah. Kita kena macam relevan apa yang kita buat ni. Okay. Seterusnya adalah time frame. Time frame ni merupakan tempoh masa yang perlu ada dalam suatu penentuan objektif. Sebagai contoh macam kita nak belajar perniagaan lah. Okay, contoh kalau belajar perniagaan, mestilah kita akan mula pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. So itulah merupakan time frame. So pada hari ni kita akan belajar 3.2 perbandingan VMO dan kita akan belajar 3.3 ciri-ciri objektif perniagaan. So untuk menjadikan objektif kita ni tercapai, perniagaan tingkatan 4 ni capai, saya akan buat time frame lah. Maksudnya pada hari ni kita akan belajar 3.2 dengan 3.3. Minggu depan kita akan belajar 3.4 dengan 3.5. So itu merupakan susunan time frame. Okay, sebagai contoh macam measurable ni, cikgu kata kita nak buat nak hasilkan 30,000 unit pen. So mungkin dalam masa seminggu tu kita boleh keluarkan dalam 10,000 pen. Minggu yang kedua kita boleh keluarkan 10,000 pen lagi. Dia ada macam susunan time frame dia. Okay, orang ni apa? Cartagan. Okay, boleh? Boleh faham? Apa? Lagi 15 minit. So kita main aktiviti . Sekejap cikgu share link dekat group. Aktiviti guys. Mana ni? Sekejap. Okay, kita ada aktiviti . Dia lebih pada game lah. Soalan tapi game. Okay, world net play. Boleh tengok link. Jangan cikgu share dekat chatbox. Okay, boleh buka tak?
Okey, boleh buka tak? Cuba respon. Kalau tak boleh buka, tak apalah, tengok dekat laptop cikgu je. Tak apa, cikgu open je lah. Kita main kat handphone cikgu je lah. Nanti kamu semua try lah dekat rumah. Boleh? Okay, cikgu start Boleh nampak kan? Nampak. Okey. Yang ni soalan sahaja ni. Okey, rukun negara yang keempat. Yang ni jawapan ni semua jawapan dia. Apakah rukun negara yang keempat? Kedaulatan undang-undang. Atau undang-undang. Macam budak-budak je kan? Okey, betul. Okey, seterusnya okey, definisi adjektif adalah Ya Adam, cuba. Baca dulu jawapan. Apa jawapan dia? Boleh rujuk buku Betulkan maklumat yang lebih khusus. Betul kan? Kan dia kata kan, kalau adjektif ni kena khususkan. Adjektif ni mestilah khusus. Boleh diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Okey, matlamat penubuhan OBU, objektif bermotifkan untung. Respon dia. Apa seorang? Memaksimumkan keuntungan. Maksimumkan keuntungan. Supaya dapat memuaskan kehendak pemilik perniagaan. Ada? Ada je. Okey, betul. Okey. Sumber kewangan daripada pembiayaan kerajaan, sumbangan ahli dan derma orang ramai merupakan organisasi bukan bermotifkan untung. ayat. Nampak tu dah faham tu? Okey, time frame merupakan yang ni ciri-ciri objektif yang kelima. Kita ada 3 jawapan, iaitu sasaran yang boleh dicapai, satu tempoh masa yang perlu ada dalam objektif perniagaan, dan jawapan yang ketiga adalah tidak mustahil untuk mencapainya. Jawapan dia apa? Cepat guys. Satu tempoh masa yang perlu ada dalam objektif perniagaan. Okey. Okey, betul. Okey, seterusnya.
Objektif diukur melalui kuantitatif atau kualitatif. Dikelaskan sebagai yang ni ada 5 kan. Ada attainable, ada time frame, ada spesifik. Measurable. Measurable. Betul. Okey, ciri-ciri objektif perniagaan kecuali kita belajar SMART kan. Apa? Leadership. Betul lah tu, leadership. Yang pertama SMART kan. Nak tahu ciri-ciri objektif perniagaan dia 5 je. Spesifik. Ini masuk kat mana? Bawah. Spesifik, measurable, A, attainable, R, realistic, T, time frame. Leadership ni bukan lah. Okey dah. Short answer. Okay, kita revision ni. Okay, rukun negara yang tak payah semua tahu kan. Takkan tak tahu. Kelas minggu depan kita buat buku Islam pula. Okay, definisi objektif adalah pembentukan maklumat yang lebih khusus. Yang ketiga, matlamat penubuhan objektif bermotifkan untung adalah memaksimalkan keuntungan untuk pemilik dan pemegang saham. Okay, yang ketiga adalah yang keempat adalah sumber kewangan daripada pembiayaan kerajaan, sumbangan ahli dan orang ramai merupakan objektif bukan bermotifkan untung. Dia bukan bermotifkan untung. Kalau bermotifkan untung adalah daripada duit pemilik sendiri, duit modal sendiri dengan duit untung yang diguna pakai. Okay, time frame merupakan satu tempoh masa yang perlu ada dalam objektif perniagaan. Okay, objektif diukur melalui kuantitatif atau kualitatif, dikelaskan sebagai measurable. Okay, ciri-ciri objektif perniagaan kecuali leadership. Leadership ni bukanlah, leadership ni kepimpinan kan. Okay, baik. So, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kelas kita pada hari ni tengok ada lagi slide. Oh, tak ada. Jaga stop berjaya. So, itulah dua subtopik yang kita dah belajar. 3.2 dengan 3.3. 3.2 merupakan perbandingan di antara OBU dan OBBU. Dan 3.3 merupakan ciri-ciri objektif perniagaan. Ciri-ciri objektif. So kalau kita belajar ciri-ciri objektif perniagaan ni dari 5, iaitu menggunakan kaedah SMART. Iaitu S, M, A, R, T. Yang pertama adalah S, specific, M, measurable, A, attainable, R, realistic dan T adalah time frame. So kena ingatlah ni. Ciri-ciri kalau kita nak buat objektif, kena ada ciri-ciri ni. Contoh, kalau kita perasan dekat semua benda persekitaran kita ni semua ada ciri-ciri. Sebagai contoh, okey. Cikgu, boleh nampak tak jam cikgu? Okey, ciri-ciri jam. Okey, ciri-ciri jam kalau kamu tengok dia ada apa? Dia ada nombor, dia ada lampu, dia ada plastik. Tu kalau kita nak hasilkan jam macam tu, kita kena ada ciri-ciri tu. Kalau nak faham lah. Sama juga dengan objektif. Dia kena ada ciri. Macam cikgu, macam mana nak buat cikgu? Macam mana nak jadi cikgu? So nak jadi cikgu ni,
kena ada ciri-ciri nak jadi cikgu. So kita kena ada ilmu dulu sebelum sampaikan. Dan cikgu ni kena ada tenaga. Cikgu ni kena ada idea yang kreatif. You faham? So saya rasa itu saja kelas kita pada hari ini. Sebelum cikgu akhiri kelas kita, ada apa-apa soalan tak? Yang nak tanya, yang tak faham ke? Nak tanya luar daripada apa yang kita belajar hari ni pun tak apa. Ada ke? Senyap je ni. Kalau tak ada, kata tak ada. Cikgu pula tak ada seorang. Ini mana semua ni? Afiq. Ada ke? Ada. Afiq ada Afiq? Nak dengar tak suara Afiq ni? Ni Azrina Sofia ni. So cikgu anggap tak ada lah kot. So minta maaf kalau kelas pada hari ni cikgu macam hamba sikit dan tak bertarik sangat. Tapi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni sampaikanlah kepada rakan-rakan yang tak ada. Sebelum cikgu akhiri nak tanya, kamu semua ni lepas pada ni ada kelas lain ke? 10.30? Kau belah. BM ku sebelah. BM ku sebelah. So terima kasih kepada yang hadir. 8 orang ni. 7 orang. Okey lah sebelum ni 6 orang kot. 6 orang rasa. So yang mana tak ada tu cikgu nak contact secara personal lah. Adam boleh tak nanti bagi list nama yang tak ada pada cikgu pada hari ni? Bagi list yang tak ada dekat cikgu. Personal. Personal. Sebab cikgu tak kenal lagi kelas kamu ni siapa yang ada tak. Okay. So dengan lafaz bismillah, cikgu habiskan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu sallu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.